وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita tajuk riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang manakah dihukumkan sebagai sahih. Itu muka surat 30. Masih lagi berkenaan dengan hadis sahih. Ini tentang yang mana satu ke hadis Bukhari dan Muslim itu dikatakan sebagai sahih. Jadi sebab apa timbul persoalan ni? Apakah tidak dipastikan lagi hadis-hadis Bukhari Muslim itu semua sahih, sehingga perlu ada perbahasan ini. Jadi punca perbahasan ini itu kerana dalam Bukhari dan juga dalam Muslim itu ada hadis yang tidak musnadah, yang tidak bersanad ataupun yang tidak bersanad lengkap. Orang panggil hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, hadis yang tergantung. Yang itu pengarang itu kata qala Rasulullah. Mana tak ramai sanad. Itu orang panggil hadis al-mu'allaq. Kita telah pun mengetahui bahawa Al-Bukhari dan Muslim tidak memasukkan dalam kitab sahih mereka kecuali hadis sahih sahaja. Ini secara umum lah, alal jumlah. Dan umat Islam menerima dengan baik kitab mereka berdua. Hadis-hadis manakah yang dihukumkan sahih dan diterima oleh umat? Apakah semua sekali? Jawapannya ialah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung itulah yang dihukumkan sebagai sahih. Mana riwayat-riwayat tu panggil riwayat musnadah sahaja yang dikatakan sebagai sahih. Adapun Imam Bukhari sebut dalam Tarjamatul Bab, dalam tajuk dia tu dia sudah pun meletakkan hadis. Itu tu perlu kepada kajian yang lain, kena buat hukum yang lain, tak boleh pakai seperti mana yang terdapat di dalam riwayat musnadah. Tentang hadis yang digugurkan permulaan sanad seorang perawi atau lebih yang dinamakan dengan al-mu'allaq, yang banyak terdapat di dalam Sahih Bukhari, iaitu di dalam tajuk bab Tarajim al-Abwab, Tarajimul Abwab. Namun tidak ada sama sekali di tengah-tengah bab. Mana hadis ni Imam Bukhari letak dalam tajuk. Letak dalam tajuk. Contohnya apa? Innamal ilmu bita'allum. Ada riwayat itu dalam terjemah tu. Apa hukum dia? Apakah itu termasuk yang dikatakan oleh Imam Bukhari sebagai sahih ataupun tidak? Itu panggil hadis yang tidak musnadah, yang tidak secara bersanad. Di dalam Sahih Muslim hanya ada sebuah hadis dalam bab at-tayammum yang tidak diriwayatkan secara mausul. Yang ni hadis tu ada juga Imam Muslim riwayat mari hadis tu munqati' di tempat yang lain. Mana tidak diriwayatkan secara mausul di tempat yang lain. Hukum hadis-hadis tersebut ialah, mana hadis ni kita kena tengok kata dia. Jika sesuatu hadis dengan lafaz yang pasti, orang panggil sighatul jazmi, sighatul jazmi, riwayat secara jazam. Mana Rasulullah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana dengan lafaz yang pasti, orang panggil sighah jazam. Seperti qala, berkata, qala Rasulullah, amara, yani amara Rasulullah, zakara, menyebut, maka ia dihukumkan sebagai sahih
daripada orang yang disandarkan kepadanya hadis itu. Mana kalau kata qala Rasulullah, mana itu sahih daripada Nabi. Kalau kata zakara Ibnu Umar, itu sahih yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Jika hadis itu dengan lafaz yang tidak pasti, panggil dengan sirah tamrid. Sirah tamrid. Seperti yurwa, diriwayatkan daripada, yuzkar disebutkan, yuhka diceritakan, ruya telah diriwayatkan, dzukira telah disebutkan. Jadi hal ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid itu kalau moderat kita kata passive voice lah. Mana ada disebutnya. Mana ada disebutkan itu satu lafaz yang tidak pasti. Mana kalau kata Rasulullah bersabda, mana itu pasti. Sebab itulah dalam kaedah periwayatan, kalau kita nak menyebut hadis itu sanad dia tidak kuat, sanad yang dhaif, kita kena kata ada diriwayatkan bahawa ada diriwayatkan. Kita tak boleh kata Rasulullah bersabda. Itu hadis ini dhaif. Dia kena kata disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dhaif. Dia tadi kata Rasulullah bersabda tu tadi. Itu panggil kena riwayat secara tidak pasti, kena sirah tamrid. Maka ia tidak dihukumkan sebagai sahih. Mana berdasarkan kepada sirah itu, mana boleh beza tamrid. Sirah tamrid lawan dia sirah jazam. Kalau sirah tamrid lagu ni lah. Dzukira ataupun ruya, qila. Satu lagi dipanggil sirah jazam. Sirah jazam itu hak utama. Zakara, dia orang ngaji nahwu dia tahulah. Ini bina majhul, ini bina maklum. Kalau bina maklum tu, itu dikira sebagai jazam, makna pasti. Jadi di sini pengarang membezakan di antara apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dia kata qala, ataupun qaulu sallallahu alaihi wasallam, atau ada disebut yuzkar. Maknanya kalau dengan sirah jazam, maka dikatakan itu sebagai sahih. Kalau disebutkan sirah tamrid, maka itu sebagai dhaif. Tapi begitukah maksud Imam Bukhari? Setepatnya ini disebutkan oleh pengarang, dia nukilkan daripada lain, daripada Ibnu Salah. Jadi hak ini mengikut ulama yang mengkritik, buat syarah ataupun kritik atas kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Dia bicara sebenarnya apa yang disebutkan oleh pengarang ni, yang mana diambil daripada Ibnu Salah tidak berapa tepat. Tidak berapa tepat. Tak boleh kita nak sipil mudah lah tu. Mana zakara sahih, zukira tak sahih. Qala Rasulullah sahih, qila dhaif lah. Tak boleh sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalam nukat Zarkashi dia ada sebut, dia bincang pula. Maknanya bukan semua Bukhari kata yuzkar itu tu kita nak kata sebagai dhaif. Sebab ada juga hak sahih. Jadi ulama mula-mula kata lagu ni, mana di sini pengarang Dr. Mahmud Tahani dia ambil daripada Syekh Ibnu Salah dalam muqaddimah dia. Jadi dia kata wa yanbaghi an naqula ma kana min zalika wa nahwu bi lafzin fihi jazmun wa hakam bi ala man alaqahu inda faqdihi bi sihhati.
Moleknya kita kata di antara maknanya dia sebut riwayat hadis itu muallaq dengan sirah jazam, maka kita kira sahih daripada orang yang menyebut tu. Mana kalau kata Nabi lah, kalau kata sahabat lah, mana itu dikira sebagai sahih. Tetapi kata Zarkashi, dia kata nak kata secara tepatnya lagu tu kaedah tidak kena, dia kata tidak kena. Sebabnya Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmi fi babil khuruji fi talabil ilmi rahala Jabir ibn Abdullah masirata syahri ila Abdullah ibn Unais fi haditsin wahid. Mana dalam Bukhari sendiri dalam Kitabul Ilmi bab keluar dalam menuntut ilmu, rahala Jabir, mana Jabir pergi bermusafir sejauh 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis saja daripada Abdullah bin Unais. Kerana dia pergi ke Sengat bin Unais itu, musafir jauh tu, orang panggil rihlah fi talabil hadis. Tahu satu hadis tu, lepas terima hadis tu dia balik. Tak ada sirah, mana tak ada tunggu 2-3 hari, tidak. Maknanya semata-mata untuk satu hadis. Kata dia hakadha jazama bihi. Mana lagu ni lah yang Imam Bukhari sebut secara jazam, rahala. Mana tu dia kata ruwiyah, tidak kata ruwiyah anda Jabir dah. Itu kata rahala. Maknanya Jabir bermusafir demi satu hadis. Jadi di sini kata Zarkashi, Imam Bukhari menyebut secara jazam. Tetapi kemudiannya Imam Bukhari di akhir kitab sebut secara tamrid. Itu di akhir kitab dalam Kitabut Tauhid waraddi ala Jahmiyah, kata dia wa yuzkar an Jabir ibn Abdullah an Abdullah bin Unais sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fazakara. Jadi Imam Bukhari di hujung kitab dia tu dalam Kitabut Tauhid dia kata wa yuzkar an Jabir. Wa yuzkar an Jabir itu maknanya itu sirah tamrid. Ada disebutkan. Jadi sirah tu bukan sirah jazam. Mana ada disebutkan daripada Jabir, daripada Abdullah bin Unais, dia kata dengan Nabi bersabda. Jadi di sini menunjukkan bahawa sirah jazam dengan sirah tamrid ataupun dengan sirah bina majhul itu di sisi Imam Bukhari serupa sahaja. Tak boleh kita nak beza. Jazam ni sahih. Ruwiyah, qila, zukira, yuzkar itu tidak boleh kita terus kata dhaif. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari ada sebut dua bentuk. Jadi dengan dua sirah ini, sirah jazam dengan sirah tamrid. Jadi di sini menunjukkan sama sahaja di sisi Imam Bukhari sirah tamrid dengan sirah jazam. Kalau tidak, mana kalau berbeza, berarti hadis ni dia boleh jadi hadis dhaif hasan. Mana lagu tu? Jadi nayanya apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah itu tidak secara mutlak. Tidak boleh kita buat seperti CP formula. Mana tu kita jumpa lagu ni tu kita kata ni sahih kalau lagu ni. Kalau jumpa lagu ni tu dhaif tali. Mana kena kaji juga. Kena cari semula hadis tu duk mana, hadis tu duk mana, tu panggil ilmu takhrij. Kita nak cari hadis tu dalam kitab mana, Sunan Sittah ke, dalam Musnad Ahmad ke, proses tu panggil ilmu takhrijul hadis. Mana kita cari sumber hadis tu mana, imam mana riwayat. Lepas tu barulah kita tengok sanad dia tu panggil dirasatul asanid. Bila kita kaji sanad-sanad dia, itu satu bentuk. Maknanya Imam Bukhari tidak menganggap berbeza dua sirah ni dalam penulisan. Begitu juga Imam Bukhari dalam kitab Kitabus Shalah bab wujubi shalah fi thiyab wa yuzkar an Salamah
Bukhari kata wa yuzkar an Salamah. Mana wa yuzkar ni majhul, sigah tamrid. Di ujung tu dia kata wa fi isnadihi nazar. Mana pada sanad dia tu nazar, mana kena kelip. Fihi nazar ni mengikut Imam Bukhari. Dhaif lah. Lepas tu dalam bab mad'u dia lahu hadiah wa indahu julasa fa huwa ahaqqu. Ini bab orang yang diberikan hadiah dan di sisi dia tu ada orang-orang yang lain. Kalau orang lain tidak mendapat hadiah, maka dia lah lebih berhak kalau dia terima. Wa yuzkar an Ibn Abbas. Ada disebutkan daripada Ibnu Abbas anna julasa au syuraka'uhu. Ada disebutkan daripada Ibnu Abbas julasa, mana orang duduk dengan sekali dengan dia tu, dia berkongsi juga hadiah. Macam kita kata orang mari sebutir roti mucinta. Sebutir roti mucinta. Beri kepada kita seorang. Lepas tu ada buku kita. Jadi mengikut Imam Bukhari, dia tu boleh buat kelik rumah makan dia seorang. Tapi ada disebutkan daripada Ibnu Abbas, dia kena belah situ lah, kena bagi orang lain berhak juga. Tetapi asal itu Bukhari kata walam yasih. Mana di sini kalau kata yuzkar itu sudah menunjukkan kepada dhaif, apa perlu Imam Bukhari beri komentar sekali lagi? Maknanya pada ayat wa yuzkar tu mana dhaif lah, tapi dia tindak pula, dia sebut wa fi isnadihi nazar wa lam yasih. Kalaulah sirah tamrid itu jelas menunjukkan kepada dhaif, tentu tidak perlu dia menyebutkan hadis itu sebagai dhaif pula. Sebab orang dulu dia tak kecek panjang. Mana cara Imam Bukhari atau cara lain ni, dia tak kecek panjang, dia pakai pada isyarat. Kita faham sendiri lah. Begitu juga wa qala fi babil faqih, ini bab berkenaan dengan pohon. Wa yurwa an Ibn Abbas wa Jarhad wa Muhammad an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqih awrah. Pohon itu aurat. Wa qala Anas bin Malik hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an faqidhi wa hadithu Anas asnad wa hadithu Jarhad ahwa. Ini dalam Bukhari juga. Mana lepas daripada Imam Bukhari buat mari dua hadis ni. Yang pertama tu yurwa an Ibn Abbas wa Jarhad. Lepas tu wa mai hadis dia tu al-faqidhu aurat. Kemudian Imam Bukhari buat mari riwayat Anas wa qala Anas sirah jaza. Wa qala Anas bin Malik hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an faqidhi. Itu mana sirah jaza. Jadi Imam Bukhari kata hadis Anas asnad, lebih kuat sana. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tu itu kuat sanad. Sanad kuat. Wa hadisu Jarhad ahwa, lebih cuma. Maknanya hadis hak yuzkar an Jarhad tu Imam Bukhari kata lebih cuma. Dia tidak kata lebih dhaif. Maknanya itu berarti yurwa tu mengikut Imam Bukhari ada kemungkinan sahih. Kalau tidak, tak perlu dia tarjih. Sebab hak bercanggah ni, sehingga perlu kita tarjih bila sama kuat. Dari segi sana. Mana kalau kita ada ni hadis dhaif, ni hadis sahih. Jadi kita kata kita tarjih hadis ni lah, tak hadis sahih. Itu bukan cara orang ngaji hadis. Hak hadis dhaif ni orang tak kelih lah. Sebab apa hadis dah sahih. Mana bila berlaku percanggahan, hak dhaif ni orang tak kira dah. Kita pakainya bila kita kata tarjih nak pilih, bila bercanggah di antara dua hadis yang sahih. Bila nak tarjih ni sampai berlaku percanggahan itu bila mana dua hadis sahih yang bercanggah. Kita nak pakai hak mana, maka kita pilih kaedah tarjih. Tetapi kalau hadis sahih bercanggah dengan hadis dhaif, baru tak pakai dah. Jadi di sini Imam Bukhari bila dia mentarjihkan hadis, salah satu daripada hadis ni, bila dia nak banding di antara dua hadis ni, dia sebut hadis Anas lebih kuat sana, hadis Jarhad lebih teliti dari segi kandungnya dia. Jadi kalau kata boleh ditarjih antara salah satu daripada hadis ni,
Berarti kedua-dua dia hadis ni sahih. Bila kedua hadis ni sahih, hak kata wa yurwa an Ibn Abbas tu, itu tidak secara automatik menunjukkan kepada dhaif selalu, tidak. Mana kita kena baca mustalah hadis ni pun kena beringat juga apa orang kata. Sebab kitab Muqaddimah Ibn Salah ni antara kitab yang paling banyak kritikan. Mana hak dia sebut tu ulama lain bahas lagi. Ulama lain buat komentar. Ada hak dia sebut tu tepat, ada kurang tepat. Tapi kitab dia tu walaupun kita ada banyak kritikan, tapi ulama tu mahat tu. Hak ni mari syarah, hak ni mari kritik, hak ni mari tambah pelengkap, hak ni mari buat bit syai'in. Perengkah apa semua itu menunjukkan ada kepentingan dia juga, ada. Ada kaedah kita tu walaupun ada kritikan. Jadi setengah ulama dia ambil daripada Muqaddimah Ibn Salah ni tanpa dia saring, tanpa dia faham, maka dia jadi lagu ni lah. Mana dia pakai umum lagu tu. Inilah setengah ulama kata kita kena buat sipil dalam ilmu mustalah hadis ni macam sipil matematik. Mana hadis ni dia kena panggil kena ada istiqra', mana kena buat kajian secara detail, kena tengok. Itulah bahagian ni orang kata bahagian ngaji. Mana tak boleh kita nak dengar-dengar, tengok-tengok begitu tadi. Jadi beza lafaz zakara yuzkar ni, zakara zukira ni, kemungkinan daripada Imam Bukhari sama sahaja. Sama sahaja. Tidak semestinya kalau dia kata dengan lafaz sirh tamrid, maka itu dhaif sekali. Boleh jadi juga itu sahih. Jadi bila Imam Bukhari tidak pakai cara tarjih, bila Imam Bukhari pakai cara tarjih, berarti kedua hadis itu sahih di sisi dia. Walaupun disebutkan secara tamrid, hadis itu sahih di sisi dia. Lepas tu beberapa contoh lah. Kalau nak tengok lagi kena cari sendirilah kitab ni. An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah, Badruddin Zarkashi. Kemudian satu tajuk lagi, tingkatan hadis sahih. Hadis sahih ni dia ada martabak dia. Maknanya bila kata sahih, dia tidak sama taraf dia. Seperti yang kita sebut dulu lah. Kalau Ibn Hibban kata sahih, dia tidak akan sama dengan tidak mungkin sama dengan Sahih Bukhari. Tak serupa. Walaupun Sahih Ibn Hibban ataupun panggil Sahih Ibn Khuzaimah itu, walaupun pengarang dia kata hadis itu sahih, dari segi syarat dia tu untuk dia kata sahih tak serupa tahap dia. Mana syarat masing-masing itu Imam Bukhari ketak, kemah. Kalau dia ni longgar sedikit. Kita telah maklum bahawa ulama menyebutkan beberapa sanad yang paling sahih menurut pendapat mereka dari bahasa inilah ashahul asanid. Berdasarkan kepada ini dan juga kepada kemampuan memenuhi syarat-syarat sahih yang lain, hadis sahih itu mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling tinggi itu yang diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih, seperti Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Jadi hak ini biasanya orang panggil silsilatul zahab, rantaian emas. Ni kalau ada sanad ni memang kemah lah. Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Ini dalam muwatta' ajalah. Mana Imam Malik itu sampai pembukuan hadis tu, sampai pembukuan hadis. Mana kitab muwatta' dia tu. Ambil pada Nafi', Maula Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi. Mana di sini antara Nabi
Antara Malik, Imam Malik dengan Nabi itu ada 2 perawi je. Orang panggil sunaiyah. Sunaiyah. Mana hadis-hadis dia ada 2 orang perawi saja antara pengarang kitab dengan Nabi. Kalau 3 orang dia panggil sulasiyah. Ada 3 orang perawi. Lepas tu kalau kata rubaiyah tu tak berapa seru lah, sebab banyak tu. Sanad yang kedua, sanad yang rendah sedikit, iaitu yang diriwayatkan melalui sanad perawi-perawi yang rendah daripada perawi-perawi sanad yang pertama. Mana dari segi kualiti topik dia tu rendah sedikit. Seperti riwayat Hamad bin Salamah daripada Sabit daripada Anas. Mana rendah sikit berbanding yang lain. Yang tiga, sanad yang rendah sedikit, iaitu riwayat perawi-perawi yang punya sifat siqah yang paling kurang, seperti Suhaib bin Abi Saleh daripada bapanya daripada Abu Hurairah. Kemudian boleh dimasukkan dalam perincian ini pembagian hadis sahih kepada 7 tingkatan. Ini orang panggil taksim subaiyah bagi hadis sahih. 7 tingkatan hadis sahih. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, tingkatan tertinggi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sahaja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Yang keempat, hadis yang mengikut syarat mereka berdua tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka berdua. Mana dia dikatakan syarat Bukhari, syarat Muslim ni, secara umumnya kita kata perawi dia tu perawi Bukhari jugalah. Tapi hadis dia tu tak ada dalam Bukhari. Cuma perawi itu sahaja ada dalam Bukhari. Macam perbincangan Mustadrak pun ni lah. Mustadrak pun ni, Hakim kata sahihun ala syartil syaikhain. Sahih mengikut syarat Bukhari Muslim. Maknanya perawi-perawi dia tu perawi Bukhari Muslim juga. Cuma hadis tu tak ada dalam Bukhari Muslim. Jadi hakim ni dia jumpa luar, dia ambil daripada tubuh dia lain. Mana tengok ni perawi Bukhari, perawi Muslim. Tak ada dalam Bukhari Muslim ni. Kira-kiranya sahih jugalah. Jadi hak ni pun boleh kita nak hukumkan sebagai sahih. Itu dia bahas sebagai syarat Bukhari dan syarat Muslim. Itu mana syarat Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis yang mengikut syarat Bukhari, jadi syarat Bukhari sahaja tetapi tidak dikeluarkannya. Yang keenam, hadis yang mengikut syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkannya. Yang ketujuh, hadis sahih yang tidak mengikut syarat mereka berdua tetapi sahih di sisi imam-imam selain mereka berdua seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan mereka lainlah. Ni orang panggil pembahagian 7 jenis hadis sahih tingkatnya. Tapi hal ni pun dikritik juga ni. Nombor 57 tu, apa yang disebutkan oleh pengarang oleh Al-Fadhil Syekh Dr. Mahmud Tahan adalah secara keseluruhan. Mana kita pakai borong lah, borong secara borongnya lah tu lah. Mana hak Bukhari Muslim, hak tu lah hak paling sahih. Kira-kira mana hak kata di hadis muttafaq alaih. Mana kalau kita baca kitab, baca Riyadhus Shalihin ke Mishkat ke, hujah tu dia kata muttafaqun alaih. Disepakati. Ada disepakati. Mana disepakati oleh Bukhari Muslim. Biasanya ulama kata rawahul Bukhari wa Muslim. Dia pakai kata muttafaqun alaih, kerana itu isyarat kepada Bukhari Muslim. Kalau Bukhari saja rawahul Bukhari, kalau Muslim saja rawahul Muslim. Tapi kalau sepakat muttafaqun alaih. Jadi yang disepakati oleh Bukhari Muslim itu dikatakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Tapi hal lebih kemahnya, dia kena kata hal lebih paling tinggi sekali hal disepakati oleh
pengarah sunnah sittah lah, mudah kita kata. Ataupun disepakati oleh Malik, Bukhari, Muslim. Sebab kalau mengikut mazhab Malik, kita muatak lah. Mana kita ada sahih hak mula-mula. Walaupun campur dengan fatwa sahabat, pendapat Imam Malik, Amal Al-Madinah, tapi dari segi hadis-hadis dia tu ada yang sahih. Cuma hak Imam Malik riwayat secara munqati' ataupun secara mutlaq itu, walaupun lengkap sanad, tapi ada juga sanad dia tu. Itu ulama cari dulu ada sanad dia. Jadi hak Imam hak dia kata ni, mana dinukilkan juga oleh Ibnu Salah. Mana hak ni kita kena faham secara keseluruhan lah, bukan kata semua hadis Bukhari itu lebih tinggi daripada semua hadis Muslim. Semua hadis Bukhari itu lebih tinggi daripada hak ada Musnad Ahmad. Mana tidak semestinya satu persatu tu lebih, mana lebih Bukhari saja. Dia ada juga riwayat Ahmad tu lebih sahih lagi daripada Bukhari, ataupun riwayat dalam Abu Daud tu lebih sahih lagi ada dalam Muslim. Ini kerana ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu lebih tinggi taraf kesahihannya berbanding dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga lebih tinggi. Lepas tu kita kata, pahala tu apa Abu Daud tu juga ada dhaif. Jadi kita kena faham lah cara ulama hadis tulis kita hadis ni, dia bukan semata-mata nak yang hadis sahih. Lepas tu hadis tu dhaif. Mana pada dia sahih tetapi orang kata dhaif. Mana dia secara tidak sengaja ataupun dia beristihad hadis tu sebagai sahih, tapi rupanya di sisi orang lain dhaif. Tidak semestinya lagu tu cara ulama hadis kita tulis. Memang itu memang sengaja. Macam Abu Daud sebab memang sengaja dia nak mari hadis tu. Sebab apa? Sebab dia nak mari dalil mazhab. Mana hadis ni dipegang oleh mazhab kan? Siapa dia buat berhujung. Macam juga dalam Tirmizi. Jadi dia pun ni dia tidak berintizam dengan sahih sebenarnya. Dia pakai awak mari mana-mana hadis dia menjadi pegangan fuqaha. Ataupun macam Imam Tirmizi itu dia nak memperkenalkan pelbagai jenis-jenis hadis. Hadis sahih, hadis mu'ammal, hadis yang bermasalah, hadis ma'lul, hadis mutarib, nak sebut jarh wa ta'dil. Abu Daud pula nak mari dalil-dalil fuqaha. Dalil-dalil fuqaha. Cuma Bukhari, Muslim itulah dia nak mari hadis sahih sahaja. Dia kira pada dia. Jadi kalau kata Imam Tirmizi dah nak mari hadis sahih saja, kemungkinan sikit kalau dia mari itu. Sebab apa? Sebab fokus kepada nak mari hadis sahih itu sudah menjadi fokus tu guru dia. Jadi ulama kita ni dia tak buat kerja bulan. Mana kalau untuk guru dia buat tu, dia buat cara lain. Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari pun dah tak serupa dah, walaupun dua-dua tu nama sahih. Cara Imam Bukhari, cara Imam Muslim tak serupa. Walaupun Imam Muslim tu anak murid kepada Imam Bukhari, dia tak serupa cara dia. Bukhari tekan kepada istinbat. Muslim ni nak buat mari nak impos tepat sana pelbagai jenis sana tu nak letak setepat, walaupun mata tu sedikit sebanyak ada perbezaan. Mana kita boleh tengoklah berapa sana ada bagi satu hadis. Imam Bukhari dia tekan kepada bab tu, tajuk bab dia gapo pengajaran daripada hadis tu. Jadi maksud mereka berdua tu memang sahih, cuma dari segi mempersembahkan hak sahih tu tak serupa. Imam Bukhari ada yang sama, dia orang mari dalam banyak tempat. Betul? Kadang-kadang ada tepat. Sanad lain-lain.
Tapi dia orang dalam yang tepat. Oh, ini dalam kitab tauhid, ini dalam kitab ilmu, ini dalam kitab manaqib. Mana di situ dia nampak pada mereka. Imam Muslim tak kira dia nak mari tiru betul-betul. Tunggu dia. Dah. Kalau lagu tu tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan dia tu. Ataupun tak ada kelebihan tu guru dia. Mana tu guru tak pandang. Dah. Anak murid dia pun tepek-tepek betul-betul supaya dia. Mana tak ada kelebihan tu guru tu. Sebab tu guru dia berjaya, dia tu dapat melahirkan anak murid yang boleh. Dari satu sudut dia boleh ada sumbangan dia, ada penemuan dia, ada cara dia, tersumpah dengan dia. Tidak kata betul-betul tepek-tepek. Tu guru, anak murid tu tiru belakang. Itulah cara kita tengok Bukhari. Tengok anak murid dia Muslim, lagu ni cara dia. Tirmizi, lagu ni cara dia. Masing-masing tu anak murid Bukhari belakang. Sebab tu juga kita tak boleh nak kata Imam Tirmizi ni dari segi dia nak keputusan atas hadis tu dia tak pandang. Dia cuak, dia bermudah, tidak. Kita kena faham maksud dia. Walaupun ada hadis tu dalam kitab dia, tetapi itu ada maksud dia. Dia nak hadis ni memang tu sengaja. Mana hadis ni jawab apa? Kalau kata hadis ni tu tak ada kau sahih. Dia kata sahih tu ada. Kira-kira dia lah. Sahih tu ada. Mana ada? Ada buku aku lah. Buku Bukhari. Faham apa ayat? Ada dalam Bukhari. Tak perlu nak ayat. Jadi nak tahu apa sahih tu, balik buku kitab Bukhari. Itu cara. Cara ulama dulu tu. Mana dia tulis hadis tu dia ada maksud yang tersendiri. Maknanya apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Ibn Salah ni tidak berapa tepat. Untuk meneliti mana ada pembahagian mana Bukhari Muslim dulu nombor satu. Kemudian Bukhari saja. Muslim saja. Jadi seolah-olah kalau dalam Abu Daud tu tak ada sahih. Kalau dalam Nasai tu tak ada sahih. Jadi kalau kira dari segi sebenarnya, lepas pada Bukhari, Muslim, hak kuatnya setengah tu kata hadis dalam Tirmizi. Hak sahih dalam Tirmizi, hak tu lebih kuat lagi. Ada juga kata tu, ada juga kata lepas Bukhari, Muslim, Nasai. Tapi seperti yang kita kena ingat samalah. Di dalam bab ni kita tak boleh nak pakai borong gitu tak boleh. Tak boleh pakai borong tu. Mana benda ni kena kaji, kena berhalusi. Untuk meneliti komentar dan kritikan terhadap pembahagian hadis ini, sila rujuk ta'liq. Sila rujuk Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam komentarnya terhadap kitab Tawjihun Nazar karangan Syekh Tahir Al-Jazairi. Nak tambah Al-Jazairi. Tambah air Al-Jazairi. Jilid 1 halaman 290 sampai 297 panjang. Jadi kita pun tak nukil lah panjang tu. Tapi antara benda yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah berkenaan dengan kritikan ni, dia sebut ulama yang kritik. Antaranya Ibnul Humam, Al-Kamal Ibnul Humam, ulama dalam mazhab Hanafi, pengarang Syarah Hidayah Fathul Qadir. Lepas tu pengarang Subulus Salam, Amir As-Sana'ani dalam kitab dia Tawdihul Afkar. Lepas tu Syekh Ahmad Syakir, muhakkik kitab Musnad Ahmad. Lepas tu ramai lagi lah ulama lain kritik. Antara juga Allamah Qasim. Butir hak dia kritiknya, kata dia, kata Ibnu Humam, izil as-sahihah laysa illa listimali ruwatihima ila listimali ruwatihima ala syuruti allati i'tabaraha. Dia kata kita tak boleh nak pakai borong ni. Mana hak tinggi sekali hak Bukhari sahaja, kemudian barulah hak Muslim sahaja. Kita tak boleh nak pakai hak borong. Sebab apa? Sebab
Hak paling sahih tu as-sahihah. Mana keadaan paling sahih itu dia sebenarnya melihat kepada perawi itu apakah menepati syarat-syarat Bukhari Muslim itu sendiri. Bukan semata-mata hak ada dalam Bukhari, dalam Muslim tu kita kata hak ni lebih tinggi lagi daripada Nasa'i, lebih tinggi lagi daripada Abu Daud. Mana tu gitu selalu tak boleh. Kalau ada syarat-syarat tersebut dalam perawi hadis-hadis, dalam perawi hadis kitab lain selain daripada Bukhari Muslim ni, kalau kita nak kata hak tu tidak lebih sahih daripada dalam Bukhari Muslim, itu orang panggil tahakkum. Tahakkum ni mana kita buat keputusan tanpa dalil. Itu tak tepat lah. Mana tak boleh kita dia tahakkum ni maknanya waktu saya tu atas rasa kuasa lah kita kata. Ni tak boleh. Ada Bukhari, ada dalam Muslim. Patutnya dalilnya lagu ni. Jadi semata-mata ada dalam kitab Bukhari Muslim tu kita nak kata hadis-hadis dalam luar pada Bukhari Muslim, tapi syarat ia sama. Mana kita kata hal tu tidak lebih kuat berbanding dalam Bukhari Muslim tak boleh. Kalau kata lagu tu juga itu kita buat keputusan tanpa ada dalil. Itu panggil keputusan yang melulu. Mana kalau diandaikan syarat-syarat tersebut ada pada perawi yang tidak ada dalam Bukhari Muslim itu, maka itu dikira sebagai satu keputusan yang gopoh, melulu. Mana kita tak memikirkan ada syarat tu sendiri, itu kita pakai asalkan hak dalam Bukhari Muslim ini itu lebih tinggi lagi daripada dalam kitab-kitab lain. Tak kena lah. Kata Allamah Qasim dalam syarah dia terhadap Nukhbatul Fikr, dia kata dia, inna quwwatal hadis innama hiya bin nazari ila rijalihi la bin nazari ila qawlihi fi kitabin kadza. Dia kata kekuatan hadis tu kita sebenarnya melihat kepada perawi dia tu. Bukan semata-mata melihat pada dalam kitab tu, dalam kitab ni kita. Kita tengok dalam kita tengok rijal dia dulu. Habis itu. Jadi kita petik sikit lah. Syarat Syaikhan. Jadi orang kata syarat-syarat tu apa syarat Bukhari Muslim tu. Al-Bukhari dan Muslim tidak menjelaskan syarat yang mereka tentukan sebagai tambahan kepada syarat-syarat yang disepakati pada hadis sahih. Mana syarat Bukhari Muslim dia beriltizam untuk memanggil riwayat sahih saja. Lepas tu kita maklumnya hadis sahih tu dia kena ada 5 syarat je lah. Ittisalus sanad tidak terputus. Lepas tu adalatul ruwah, keadilan perawi, dhabtul ruwah. Lepas tu tidak boleh ada syar, tidak boleh ada illah, syarat. Jadi untuk kita kata dalam Bukhari Muslim tu ada syarat tambahan. Kalau dia buat syarat, macam contoh, macam contoh mana kalau riwayat Bukhari ni syarat ketat dia mana perawi tu kena orang yang teliti benar, lepas tu orangnya lama berdampingan dengan tubuh dia. Tulul mulazamah. Nak cari Imam Bukhari letak syarat lagu tu tak jumpa. Sebab apa? Sebab mari kitab Bukhari itu babul bismillahirrahmanirrahim, babul wadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada tu syarat. Jadi kalau dikatakan syarat Bukhari Muslim itu mana itu apa yang difahami oleh ulama hadis berdasarkan kepada dia tengok tabaqah ataupun kedudukan perawi-perawi itu, maka dia buat kesimpulan pada Bukhari Muslim ni. Pada kalau perawi itu orang pertikai dia sudut ni tak terima dia. Kalau perawi itu kita kata perawi mudallis. Kalau dia tidak tasrih bisama,
Ataupun memanglah dia ni orang panggil tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah ni pakai susu tu. Doa itu. Itu memang tak terima. Jadi yang dikatakan syarat Bukhari Muslim itu apa yang difahami oleh ulama sebagai syarat. Bukanlah sesuatu yang dinyatakan dengan jelas oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi ulama yang mengkaji gaya dan metod penulisan Al-Bukhari dan Muslim dapat mengesani apa yang dikatakan sebagai syarat mereka berdua atau salah seorang daripada mereka berdua. Pandangan yang paling baik tentang syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang mereka ialah hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mana jadi katakan syarat Bukhari syarat Muslim ni mana perawi Bukhari perawi Muslim lah. Sebab dia diambil kira sebagai syarat, maknanya perawi tu sahih tu kerana perawi. Maka sifat perawi itulah yang dikatakan sebagai sifat syarat Bukhari syarat Muslim. Ialah hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau salah seorang dari mereka dengan mengambil kira cara periwayatan yang mereka berdua berintizam dengan. Mana hadis Bukhari Muslim pun kena mengambil kira juga lagu mana cara periwayatan itu. Kalau perawi itu perawi mudallis, dia tak boleh anak-anak tak jadi tak sahih juga. Maknanya kalau dalam Bukhari dalam Muslim ni, kalau kata ada perawi itu perawi mudallis, perawi dia menyembunyikan siapa dia tu guru dia. Tak. Kalau ada lemon ni, perawi itu perawi mudallis, dia meriwayatkan secara anak-anak. Maknanya berkemungkinan tak dan jumpa dia tu dengan guru dia. Tak. Kalau ada perawi mudallis ni dalam Bukhari Muslim, itu dikira sebagai intisar sanad. Sebab apa? Sebab Bukhari Muslim akan mari juga di tempat yang lain, dalam sanad yang lain, yang mana mudallis itu dia akan sebut tasrih bis sama. Mana hal ni? Saya dengar daripada tok guru saya. Mana kita jumpa dalam sanad anda dalam sanad yang lain kita akan jumpa sami tu. Ini kena tengok semula lah. Kalau tak apa ingat tu, mana dah kita sebut dulu. Pada muka surat 30. Pada muka surat 30. Nota 43. Jadi cara periwayatan tu maknanya ada perbezaan. Mana tasrih bis sama dengan secara anak-anak. Mana kalau periwayatan itu daripada perawi mudallis, kita tengok periwayatan secara anak-anak itu dikira sebagai muttasil juga. Jadi dilihat dalam sanad yang lain ada tasrih bis sama. Dia gitu. Lepas tu yang dikatakan syarat periwayatan mereka berdua berintizam dengan dia itu. Mana hal ni kita kena tengok sifat tu lagu mana. Nombor apa? Nombor 58. Perlu dilihat sifat periwayatan itu sama ada secara berkumpul atau secara berasingan. Secara berkumpul ni lagu mana? Secara berasingan lagu mana? Mana perawi ni ambil daripada guru dia, Panding ambil daripada guru dia. Berkemungkinan hak Bukhari timurnya hak ni memang ambil daripada ni. Tetapi kalau mana dua-dua orang ni perawi Bukhari, dua-dua ni perawi Bukhari, hak naknya hak dalam Bukharinya ni memang ambil daripada Bukhari. Tetapi kalau luar daripada Bukhari itu ada perawi A, ada perawi B. Cuma kau ambil daripada perawi A itu orang lain. Apa? A ni ambil daripada perawi lain, bukan B. Hak B ni pula kau ambil daripada dia perawi lain pula. Mana asing-asing tu. Itu orang tak panggil syarat Bukhari juga.
Walaupun orang yang sama, tetapi dia mengambil kira jalur tu. Kita tu. Maksud cara berkumpul ialah dalam satu sanad yang selamat daripada illah. Yang ini tidak ada masalah dalam periwayatan salah seorang perawi daripada gurunya. Walaupun secara berasingan kedua mereka itu adalah perawi yang dijadikan hujah. Contohnya, periwayatan Sufyan bin Husain daripada Zuhri. Sufyan daripada Husain daripada Zuhri. Mana Sufyan ni? Perawi Bukhari. Zuhri perawi Bukhari juga. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berhujah dengan setiap daripada mereka berdua secara berasingan. Yang ini dalam sanad yang berlainan. Maknanya Sufyan bin Husain ni, dalam sanad ni Sufyan bin Husain. Dalam sanad ni ada Zuhri. Kalau lagu ni Bukhari Muslim timur. Tapi kalau Sufyan ambil pada Zuhri, tak sahih lalu. Kalau kita tengok dua-dua tu pada dua-dua tu sikoh. Tapi masalahnya Sufyan ambil daripada Zuhri ni, walaupun mereka berdua tu sikoh, tapi bila sekali dalam sanad tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Okey. Nanti kita baca dulu. Contohnya periwayatan Sufyan bin Husain daripada Zuhri. Imam Al-Bukhari dan Muslim berhujah dengan setiap daripada mereka berdua secara berasingan. Suku-suku dari sanad berlainan tak apa, boleh timbul. Tetapi jika sanad itu daripada Sufyan daripada Zuhri, maka pada ketika itu sanad tidak boleh dijadikan hujah. Ini kerana sama Sufyan daripada Zuhri adalah dhaif. Tak kuat. Kalau tidak silap kitab dia tu tidak dia. Sebagai contoh kita kata dia dengan guru dia ni memang sahih. Tapi masalahnya kitab hak dia riwayat daripada tu guru dia tu dah. Dia tu kebaikan ni. Illa lepas pada tu dia riwayat daripada tu guru dia tu tidak secara catatan tetapi secara ingatan. Jadi bila secara ingatan itulah dia tak lemah lagi. Jadi hadis Sufyan daripada Zuhri ni dia jadi dhaif. Tetapi kalau hadis Sufyan daripada masyayikh dia lain, tu guru lain, tak apa. Asalkan tu guru dia tu sikoh. Maknanya walaupun dia tu sikoh, Sufyan tu sikoh, Zuhri tu sikoh, tetapi ada masalah antara dua tu. Macam juga. Seorang yang sikoh ambil daripada seorang yang sikoh, tetapi dia ambil itu daripada sikoh yang ikhtilaf. Tak nyanyi. Dia ambil lepas daripada tu dia tu nyanyi. Jadi tak pakai dah riwayat tu. Oleh itu jika didapati hadis Zuhri, maka tidak semestinya sahih mengikut Imam Bukhari. Mana kalau kata hadis ni hadis Zuhri, tak. Tidak boleh tu kita nak kata ni riwayat Zuhri. Tak, maka ni syarat Bukhari, tak boleh lagi. Tetapi perlu dilihat siapakah muridnya. Selain itu perlu diperhatikan ada kalanya seseorang orang itu dijadikan hujah oleh Al-Bukhari tetapi tidak di sisi Muslim. Sani faham tu dah. Maknanya cara tu dia tak boleh secara berkumpul. Kalau berasingan tak apa. Apa nak jelas tak?
Zuhri dengan Sufyan masalah tadi. Tidak ada kita belum pesan apa. Belum. Dia tak ada tapi dia tak ada itu. Syarat saya Pak. Ini dia panggil dia kena suratul infirah. Mana secara berasingnya Sufyan bin Suf. Dia sikoh, sikoh. Tunggu dia Zuhri. Tunggu dia Zuhri. Kalau Sufyan ambil daripada Zuhri, dia jadi dhaif lagi. Dia jadi dhaif lagi. Tapi kalau Sufyan ni ambil daripada orang lain, kata sikoh juga, maka sahih. Tak apa. Dia tak boleh temu dua ni. Maknanya kalau kita jumpalah dalam mana-mana kita hadis. Tak. Kita tengok Sufyan. Kalau kita tengok kita Rijaz, tak. Kalau Sufyan ni, contoh kita kata dia ada tanda kha. Ada ni perawi Bukhari. Kha. Bukhari. Kalau dia buh ain, mana jami? Maknanya riwayat dia ni ada dalam Sunan Sittah. Mana bila kita kata kita buka Takribut Tahzib, kita Rijaz, Ibn Hajar tu, dia ada tulis ain. Mana ini dalam jami, dalam semua Sunan Sittah ada. Jadi kita pun ni kalau kata ain mana perawi Bukhari. Ni ain. Mana perawi Bukhari. Jadi tu kita kata hadis Sufyan bin Husain daripada Zuhri mana ni ain Bukhari ni Bukhari. Tu kita kata hadis ni sahih sebab apa? Dua-dua perawi itu perawi Bukhari. Padahal kita tak tengok apa ulama rijal lain kata. Ni masalah kalau kita tengok kitab Rijal tu kan kecil. Kita tengok detail. Jadi bila balik kita Hafsah tu dia kata ialah Sufyan dia sikoh tetapi tidak dalam riwayat Zuhri. Mana dia kena dalam bentuk yang berasingnya baru boleh kata syarat Bukhari Muslim. Kalau bertemu lagu ni dia panggil surah Ijtima'. Suratul Ijtima'. Mana bila berkumpul dua ni, dah. Bila berkumpul dua ni tak boleh. Dia dhaif lagi. Mana kena mengambil kira lah. Mana tidak semestinya perawi itu Bukhari. Perawi Bukhari tu kita nak kata Bukhari. Mana cek tu memang daripada awal sanak sampai atas tu sikoh lah. Dah. Tapi berlaku lagu ni. Dia ada seorang perawi tu dia jadi dhaif bila lihat kepada guru dia siapa. Dia ada kes Dia ada kes. Kalau tersilap ala kes masa tak ada lah. Anda pun tak pasti. mungkin dia jumpa masa dia ada nyanyi. Koleksi kitab riwayat dia tu, marwiyat dia tu daripada Zuhri tu kena tumbai panggil. Anda tak ingat tak ingat nak cek tadi. Kalau macam Ibn Lahiyah tu tak. Kitab dia bakar. Dia ada seorang perawi tu kitab dia tu baik ni. Kesenangan dia dah. Nanti kita pastikan balik dia. Mana kitab dia daripada tubuh dia ulama kita ni dah. Dia buat kategori dah maknanya ni senara hadis-hadis dia riwayat daripada guru sekian. So koleksi. Ataupun ni daripada sahabat sekian. Ada juga. Ni dalam bab sekian. Ikut cara dia tu lah. Cara masing-masing. Jadi biasanya ini catatan dia dah. Catatan dia daripada guru dia ni saja. Mana dia tak capuan. Sebab kadang-kadang cara zaman panggil asrul riwayat, zaman periwayatan hadis ni dah. Zaman periwayatan hadis ni kita pergi majlis syekh tu, majlis syekh menyampaikan hadis dia tu.
sebelum disampaikan hadis dia tu, kita boleh dah nuskah dia. Jadi kita salin. Jadi kita masuk majlis dia tu, bawa kita nanti cek lah. Nanti cek. Mana ni? Dia tanda lah mana dia dengar, dia dengar. Dah. Mana dia tak dengar. Itu orang panggil zaman asrul riwayah, zaman era periwayatan hadis. Kemudian ni asrul tadwin, pembukuan hadis. Mana di sini dalam masalah orang panggil suratu infirad. Mana syarat Bukhari dalam bentuk beraksigan, tak boleh dalam bentuk berkumpul. Itu yang pertama. Selain itu perlu diperhatikan, ada kalanya seorang perawi itu dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari tetapi tidak di sisi Muslim. Ini berbeza pendapat lah. Bukhari dengan Muslim berhubung dengan seorang perawi. Jadi seorang perawi itu Bukhari kata hujjah, Muslim kata tidak. Muslim kata boleh buat hujjah, Bukhari kata tidak boleh buat hujjah. Contohnya, hadis yang diriwayatkan daripada Tariq Syu'bah, daripada Simak bin Harb, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Mana Syu'bah tu dah Imam sah dah. Simak bin Harb orang sikah, Ikrimah orang sikah, Ibnu Abbas tu sahabat. Imam Muslim berhujah dengan Simak jika melalui Tariq perawi-perawi sikah daripadanya, tetapi bila tidak berhujah dengan Ikrimah. Mana Ikrimah dia tahu hujah. Tak. Sementara itu Bukhari tidak berhujah dengan Simak. Tetapi Bukhari berhujah dengan Ikrimah. Mana apa? Syu'bah, Simak bin Harb daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Imam Muslim berhujah, mana pegang hadis dia tu dengan Simak jika melalui perawi sikah daripadanya. Tetapi kalau Simak itu ambil daripada Ikrimah, tak, Imam Muslim tahu akal sebab apa? Ikrimah tu tidak menjadi hujah mengikut Muslim. Nomor daripada Simak daripada Ibnu Abbas. Jadi apakah hak ni kita nak kata syarat Sahihain? Boleh kita nak kata ini adalah syarat Sahihain, syarat Bukhari Muslim. Sebab kita tengok ni ada ada orang ni perawi Bukhari, ini pun perawi ni Simak ni Muslim ni boleh. Tapi Ikrimah ni Bukhari tak boleh. Ibnu Abbas ni tak apalah, sahabat. Jadi hak ni Muslim, Ikrimah Bukhari. Bolehkah kita nak kata ini syarat Bukhari dan Muslim, ataupun bolehkah kita nak kata ini syarat Bukhari saja, ataupun ini syarat sebagai syarat Muslim saja? Bolehkah? Jadi masalah sekarang ni, Simak ini dah hujah di sisi Muslim, tapi Muslim tak ambil riwayat Ikrimah. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari terima Ikrimah sebagai hujah, tetapi tidak terima Simak. Kalau lagu ni tak boleh lah. Sebab apa? Tak boleh kita nak kata syarat Bukhari Muslim, sebab tak kena. Tak. Kalau kata syarat Bukhari Muslim berdua memang tak kena lah. Kalau nak kata syarat Muslim saja, Muslim tak terima Ikrimah.
Nak kata syarat Bukhari saja, Bukhari tak terima sini. Jadi hadis ni tak boleh kita nak kata syarat siapa-siapa. Syarat Bukhari saja pun tak boleh, syarat Muslim saja pun tak boleh situ. Apatah lagi nak kata syarat mereka berdua. Ada kalanya sanad yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tidak sebagai asal untuk dijadikan hujjah, tetapi secara mutaba'ah, syawahid, atau ta'liq ataupun makrunan bi ghairi, dikeluarkan secara bersama dengan perawi lain. Mana kadang-kadang dalam Bukhari Muslim tu bukan riwayat asal. Mana biasanya riwayat asal ni riwayat hadis musnadah, mula-mula sekali. Jadi perawi dia tu mana bolehlah kita nak kata sebagai perawi Muslim. Tetapi kalau kata Bukhari ujung habis dia mari hadis tu, dia kata taba'ahu fulan. Mana si fulan ini menjadi mutabik kepada si fulan. Jadi fulan tu tidak boleh terus kita nak kata perawi Bukhari. Sebab apa? Sebab hal tu hanya disebutkan sebagai mutaba'ah sahaja. Begitu juga kalau dalam Muslim, riwayat ngujung ba' tu, itu panggil riwayat sejarah mutaba'ah. Tidak sebagai hak asal. Hak asal dia tu hak dia naknya hak awal ba'. Hak ujung ba' tu maknanya sanad ia berlainan mata yang sama. Jadi perawi-perawi yang ada dalam sanad ujung tu, itu perawi biasanya perawi yang tidak kuat. Jadi itulah apa panggil tidak secara asal tetapi secara mutaba'ah. Bertiga, ada juga perawi dia makrun bi ghairi. Mana Bukhari ataupun Muslim ni dia tak sebut asal orang itu. Tetapi dia sebut orang itu tu setelah dia sebut orang lain. Mana tepek-tepek gitulah kita kata mudah. Mana tak boleh nak kata tadi dia saja, tetapi kena sebut orang lain dulu. Itu panggil makrun bi ghairi. Biasanya macam haddatsana fulanun wa fulanun qala haddatsana. Haddatsana fulanun wa fulanun. Wa fulanun hak kedua tu biasanya tidak kuat. Maknanya kalau tak riwayat tu pun tak apa. Cuma ayat dia pun riwayatkan juga. Jadi hak tu panggil makrun bi ghairi. Kalau dalam Muslim dia adalah. Jadi lagu ni kita boleh tengok dalam kitab Rijal. Mana rawa anhu Muslim makrunan bi ghairi. Mana dia tu bukan perawi utama Muslim, tapi perawi sampingnya ada juga. Wallah lah, ada pemain si pendek utama. Panggil perawi makrunan bi ghairi. Maknanya dia tu tak boleh nak hujah. Sekadar nak ayat, dia tu turut meriwayatkan hadis. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa riwayat-riwayat hakim itu, dia kata syarat Bukhari, syarat Muslim tak boleh kita nak iktimad. Tak boleh kena iktimad. Tak boleh kita nak iktimad. Kena tengok kajian ulama lain dulu, barulah boleh kita nak kata sebagai sahih berikut.
Sahih mengikut Bukhari ataupun sahih mengikut mereka berdua. Maksud muttafaqun alaih, apabila ulama hadis menyebutkan hadis sebagai muttafaq alaih, maksudnya adalah kesepakatan Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya, bukan kesepakatan ulama Islam. Mana hadis itu secara maknanya diriwayatkan juga oleh Bukhari, oleh Muslim. Dari segi makna tu beza sikit lafaz tu tak apalah. Kalau dalam Bulughul Maram ke, dalam Mishkah ke, dah muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Dia saya ada ataupun wal lafzu lil Muslim. Lepas tu dia ada kitab secara khusus ni dia panggil kitab apa? Muttafaq alaih. Banyaklah kitab muttafaq alaih ni Humaydi Jami' Bain As-Sahihain, At-Tibyan, dah masyhurnya Fuad Abdul Baqi dah Al-Lulu' wal Marjan. Cuma Al-Lulu' wal Marjan ni dia kira lafaz tu lafaz Bukhari semata-mata. Dia Lulu' wal Marjan ni dia jadi macam berat sebelah lah. Lulu' wal Marjan ni dia susun bab mengikut Sahih Muslim. Lafaz hadis tu lafaz Bukhari, dia iltizam lagu pakai gitu mungkin. Sebenarnya kadang-kadang ada lafaz Muslim tu lebih lengkap, lebih panjang, lebih jelas. Walau bagaimanapun Ibnu Salah mengatakan bahawa kesepakatan ulama adalah mesti dan ada bersamanya kerana umat menerima kesepakatan mereka berdua. Maknanya hak ulama lain, biasanya ulama faham muttafaqun alaih ni sepakat Bukhari Muslim. Tapi ada juga kata muttafaq tu maknanya disepakati oleh umat Islam. Umat Islam. Tapi umat Islam ke mana? Dia kena ulama jugalah. Ya dia juga sepakat ahli-ahli sufi. Sepakat ahli-ahli sufi. Tak boleh nak wakil ke? Awaluddin Ma'rifatullah ke ada? Tak boleh nak wakil ke? Ini kata sepakat juga di muttafaq. Tapi hak kita kena lebih tepatnya ittifaq Bukhari Muslim lah. Mana kata ittifaq umat tu maknanya letak atas Bukhari Muslim juga. Sebab Bukhari Muslim ni diakui oleh semua ulama sebagai pengarang yang beriltizam untuk menguatkan hadis yang sahih sahaja. Adakah hadis sahih disyaratkan sebagai aziz? Hadis aziz ni maknanya dalam jalur sanad tu dia dua berlaku. Seperti yang kita sebut dulu lah, tak ada hadis yang guna jaga benar. Jadi kalau nak syarat lagu ni, itu memberatkan pula. Mengikut pendapat yang sahih, hadis sahih itu tidak disyaratkan menjadi aziz dengan erti kata, dengan erti ia mestilah mempunyai dua sanad. Kerana ada didapati dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang sahih, tetapi gharib. Mana gharib itu tidak aziz lah, mana sah je. Kalau satu tawakal tu ada sahaja je. Jadi hak aziz ni dia nak dua. Mana nak ada dua sanad. Mana ulama tidak buat syarat lagu tu. Beberapa ulama seperti Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazilah dan Al-Hakim mendakwa hadis sahih mestilah Al-Aziz. Jadi Hakim ni pelik pula, dia pula kena kata hadis, dia pula kata hadis tu sahih, dia kena aziz. Dia tadi kok kali-kali tu kita kata bermudah. Tiba-tiba dia buat syarat pula kena aziz. Pendapat mereka ini, pendapat mereka berdua ini bertentangan dengan apa yang telah dipersetujui oleh umat Islam. Mana ulama ni? Mana umat tu, mana ulama? Jadi itu apa? Apabila berkenaan dengan pembincangan hadis sahih, masuk pula hadis hasan. Rendah sikit daripada hadis sahih. Wallahu subhanahu wa ta'ala